diberi Nurul Ina Safina binti Ilyas, nombor matrik kad C19A0663. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang definisi alkohol. Alkohol sinonim dengan arak atau minuman keras, selalunya diminum ketika bersosial atau digunakan untuk mempertingkatkan mood. Minuman ini boleh memabukkan dan boleh menimbulkan kesan ketagihan dan pergantungan. Minuman beralkohol terdapat dalam pelbagai jenis seperti bir, wine, brandy dan whisky. Amalan meminum minuman keras atau beralkohol merupakan satu tabiat buruk. Seterusnya ialah fakta tentang minuman beralkohol dari sudut Islam. Minuman keras seperti alkohol menurut Islam sudah tentu cukup dijelaskan. Selain dapat membuat ibadah seseorang terganggu dan salah satunya solat menjadi tidak sah, minuman keras ini juga haram kerana mampu membahayakan kesihatan seseorang. Oleh sebab itu, Islam sangat melarang umatnya untuk mengambil minuman keras tersebut. Secara umumnya, minuman keras iaitu yang beralkohol menurut Islam adalah minuman yang memabukkan dan mampu memberi kesan kepada seseorang. Fakta yang pertama tentang minuman beralkohol dari sudut Islam ialah pengharaman arak iaitu yang beralkohol adalah sangat jelas berdasarkan dari firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak dan judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah sangat kotor, iaitu keji dari perbuatan syaitan. Oleh itu, hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Dan kita sebagai umat Islam dan seseorang individu hendaklah menjauhi perkara yang dilarang oleh Allah sekiranya kita mahu hidup kita diberkati dan diredai olehnya. Fakta yang kedua ialah ulama terdahulu dengan kepakaran ilmu sains yang mereka miliki atau dengan bantuan kepakaran ahli sains yang lain pada zaman tersebut juga telah mencari punca yang menyebabkan orang yang meminum arak menjadi mabuk. Hasilnya, mereka dapati ia disebabkan oleh kandungan alkohol yang terdapat di dalamnya. Walau bagaimanapun, alkohol itu bukanlah salah satu punca atau sebab kepada pengharaman arak dari sisi Islam. Sebaliknya, sifat yang memabukkan yang menjadikannya haram. Seterusnya, kita beralih kepada kesan pengambilan minuman beralkohol. Dari segi mental, yang pertama, berlakunya kecelaruan tingkah laku dan fikiran. Kesan ini membuatkan mereka tidak mengetahui perkara yang sedang dilakukan. Bagi mereka, apa yang difikirkan tidak sama dengan apa yang dilihat, seperti berhalusinasi. Sebagai contoh, seseorang itu merasakan dirinya sedang dipukul oleh seseorang yang lain, sedangkan perkara itu tidak terjadi. Di situ berlakunya halusinasi seseorang. Yang kedua, kebergantungan kepada alkohol. Terjadinya ketagihan yang sangat melampau sehingga tidak terkawal. Menjadikan minuman alkohol sebagai penyelesaian semua masalah. Yang ketiga, hilang ingatan sementara atau kekal. Memori seseorang akan hilang untuk tempoh yang sangat lama. Sebagai contoh, seseorang itu akan lupa aktiviti atau perkara yang dilakukan sebelum ini. Yang keempat, kegagalan sistem badan. Kegagalan sistem badan boleh dilihat dari segi fungsi hati, buah pinggang dan boleh berlaku kanser mulut dan tekak. Kesan ini kita boleh lihat dalam masa jangka panjang. Seterusnya, kecenderungan untuk membunuh diri. Terlalu tertekan atau malu dengan kecaman orang sekeliling, oleh kerana itu, seseorang itu sanggup membunuh diri. Seseorang itu tidak dapat mengawal diri daripada minuman beralkohol. Seterusnya, kita lihat dari segi
fizikal. Okey, kesan pengambilan minuman beralkohol dari segi fizikal pula ialah boleh menyebabkan mabuk. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila mabuk, seseorang itu akan hilang koordinasi gerak tubuh dan juga mengganggu kepada pertimbangan dan kewarasan fizikal. Mereka juga boleh terjatuh, mengalami kemalangan, bergaduh, tercedera dan memori mereka, yang mana merupakan komplikasi dan kesan kemudaratan jangka pendek berkaitan pengambilan minuman beralkohol. Selain itu, boleh menyebabkan kematian mengejut. Hal ini kerana sekiranya alkohol diambil dalam jumlah yang terlalu banyak dalam satu masa sehingga paras alkohol darah terlalu tinggi yang boleh menyebabkan keracunan atau mengganggu sistem pernafasan. Akhir kali, kesan minuman beralkohol dari segi fizikal ialah memberikan kesan toksik kepada organ badan. Hal ini dapat membuktikan daripada kajian saintifik yang mana telah menunjukkan kaitan antara pengambilan minuman beralkohol di kalangan wanita yang mengandung dengan kecacatan dan keabnormalan janin yang dikandung. Contohnya fetal alcohol syndrome. Seterusnya, cara mengawal pengambilan alkohol yang pertama adalah menguatkan pegangan agama. Semua agama melarang kita mengambil dan menyalahgunakan alkohol kerana alkohol banyak membawa kerosakan dan tidak menggunakannya melebihi apa yang telah digariskan. Dalam pada itu, mendekatkan diri kepada Tuhan adalah perkara yang lebih penting untuk meningkatkan keimanan dalam diri seseorang individu itu. Cara pengawalan pengambilan alkohol secara berterusan dengan mencari punca sebab keinginan tersebut. Dengan catatan ini dapat membantu mengawal keinginan tersebut dengan memerhati punca yang berlaku dan mencari punca tersebut untuk mengelakkan kita mengambil alkohol. Selain itu, mendapatkan sokongan sosial daripada masyarakat. Menghadiri perjumpaan kumpulan motivasi untuk meningkatkan keyakinan diri. Selain itu juga, kita boleh mencurahkan masalah kepada masyarakat atau individu yang sanggup mendengar luahan dan rintihan daripada kita untuk mengelakkan kita daripada mengambil alkohol yang akan membahayakan kesihatan. Hukuman yang akan dikenakan ke atas pemandu yang memandu di bawah pengaruh dadah atau alkohol yang menyebabkan bahaya adalah mengikut Seksyen 44/1A yang baru menyatakan bahawa mereka yang memandu di bawah pengaruh yang menyebabkan kecederaan boleh dipenjara antara 7 hingga 10 tahun dan didenda dari RM30,000 hingga RM50,000 untuk pesalah pertama. Pesalah berulang boleh dipenjara antara 10 hingga 15 tahun dan didenda dari RM50,000 hingga RM100,000. Mereka juga akan kehilangan lesen sekurang-kurangnya 7 tahun untuk kesalahan pertama dan 10 tahun untuk kesalahan berikutnya. Sementara itu, bagi mereka yang memandu di bawah pengaruh yang menyebabkan kematian, Seksyen 44/1 akan diubah untuk meningkatkan hukuman antara 10 hingga 15 tahun dan denda dari RM50,000 menjadi RM100,000. Pesalah berulang boleh dipenjara antara 15 hingga 20 tahun dan didenda dari RM100,000 hingga RM150,000. Mereka juga tidak akan dibenarkan memandu sekurang-kurangnya 10 tahun untuk kesalahan pertama dan minimum 20 tahun untuk pesalah berulang. Pesalah berulang boleh dipenjara hingga 5 tahun dan didenda antara RM20,000 hingga RM50,000 dengan lesen mereka dibatalkan hingga 5 tahun. Hukuman kerana mengendalikan kenderaan ketika di bawah pengaruh walaupun mereka tidak memandu juga dinaikkan dengan denda antara RM1,000 hingga RM5,000 dan penjara 1 tahun untuk kesalahan pertama. Lesen mereka juga akan dibatalkan sehingga 2 tahun. Pesalah berulang boleh dikenakan denda antara RM50,000 hingga RM10,000 dan penjara hingga 5 tahun dengan lesen mereka dibatalkan sehingga 5 tahun. Had minimum alkohol dalam sistem darah juga
diturunkan menjadi 22 mikrogram dalam 100 ml nafas, 50 mg dalam 100 ml darah dan 67 mg dalam 100 ml air kencing. Bagi cadangan penyelesaian, yang pertama adalah menghadkan penjualan minuman beralkohol. Umum mengetahui bahawa ketagihan alkohol boleh membawa bahaya besar kepada masyarakat dan negara. Namun, usaha untuk setidak-tidaknya menghadkan penjualan minuman itu patut dilaksanakan. Selain itu juga, penjualan alkohol juga perlu diperhatikan dan dikawal rapi oleh pihak yang berkuasa. Cadangan kedua adalah mengubah gaya hidup harian. Jika terlalu ketagih dengan minum minuman beralkohol, perlulah untuk menjauhi dari tempat-tempat yang boleh menyajikan alkohol seperti di kelab malam, parti dan majlis tari menari sehinggalah anda boleh mengawal diri dari minum. Selain itu juga, untuk mengelakkan mengambil minuman beralkohol, perlulah untuk melibatkan diri dengan aktiviti sosial yang berfaedah dan cari jalan lain untuk menenangkan diri anda, jauhi minuman beralkohol. Dan yang ketiga bagi cadangan penyelesaian adalah pihak berkuasa sewajarnya mengetatkan undang-undang bagi mereka yang bersalah dalam pengambilan minuman beralkohol yang berlebihan sehingga boleh menyebabkan kematian kepada orang awam. Sebagai contoh yang kita dapat lihat sekarang adalah kemalangan jalan raya. Hukuman gantung sampai mati atau penjara seumur hidup perlulah dilaksanakan kepada pesalah. Lindungilah hak waris, iaitu mangsa pemandu mabuk itu.